Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Selasa 10 Mei. Saya Farhatul Asyati Osman. Dan saya Ivan Tok. Berikut paparan utama malam ini. Skuad terjun sumbang 2 lagi emas buat negara. Juga syarikat penerbangan diarah selesai segera isu teknikal berkaitan perkhidmatan dan maklumat kepada pengguna. Syarikat penerbangan diarah menyelesaikan segera isu teknikal berkaitan perkhidmatan penerbangan serta penyampaian maklumat kepada penumpang. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata sehingga kini semua aduan berkaitan penjadualan semula dan kelewatan penerbangan berjaya diselesaikan. Menerusi satu kenyataan, beliau menjelaskan arahan itu dibuat selepas rundingan dan siasatan susulan aduan pengguna. Kebanyakan aduan diterima berkaitan trafik penumpang yang lebih tinggi semasa musim perayaan sehingga syarikat penerbangan terpaksa menggunakan sepenuhnya pesawat untuk memenuhi permintaan. Setakat ini, pesawat yang menghadapi masalah teknikal digantung daripada perkhidmatan untuk penyelenggaraan yang lebih teliti. Tegasnya, pihak berkuasa tidak akan teragak-agak mengambil tindakan sekiranya prosedur penyelenggaraan dan teknikal tidak dipatuhi. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP memaklumkan AirAsia akan memberi maklum balas berhubung isu kelewatan dan penjadualan semula penerbangan dalam tempoh 24 jam. Menterinya, Datuk Seri Alexander Nataleegi berkata antara isu yang diketengahkan libat urus awal bersama AirAsia adalah penangguhan jadual penerbangan, semakan semula jadual penerbangan sehingga menjangkau lebih 6 jam serta kelayakan pengguna mendapatkan pampasan sekiranya mengalami kelewatan penerbangan sedemikian. Dalam ucapannya di Twitter, KPDN-HEP akan menjalankan siasatan dari sisi kepentingan pengguna. Rungutan, aduan dan keluhan pengguna diterima sejak hujung bulan lepas dan masih berlanjutan ketika ini. Ini berita gembira dari Hanoi, Vietnam. Kontingen Malaysia kini berada di kedudukan terbaik dalam kempen Sukan Si Hanoi apabila meraih pingat emas ke-6 pada hari ini. Lebih membanggakan itu juga adalah pingat emas ke-6 berturut-turut daripada acara terjun sejak Ahad lalu. Pingat emas terbaru kontingen Malaysia pada hari ini diraih menerusi gandingan Jelson Jabilin, Hanis Nazirul Jaya Surya dalam acara akhir 10 meter seirama lelaki. Keputusan itu juga meletakkan skuad terjun kini di landasan terbaik bagi merealisasikan sasaran 8 pingat emas pada Sukan Si Hanoi. Bagi perkembangan selanjutnya dalam edisi sukan. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah telah melaksanakan proses pindah hak milik kediaman kepada 838 pesertanya sejak 2015. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid berkata 1,940 peserta pula dijangka menerima geran hak milik kediaman masing-masing selepas proses pindah hak milik selesai. Bila Kedah sendiri membayar premium dulu. Kedah bayar premium dulu kepada kerajaan negeri, tukarkan milik itu kepada Kedah, dan Kedah pula buat pecahan hak milik kepada peserta-peserta secara percuma. Jadi beliau bercakap kepada pemberita selepas menyampaikan geran hak milik penempatan desa Kedah di Pokok Sena. Sementara itu, bagi penduduk, impian untuk memiliki rumah sendiri akhirnya terlaksana dalam suasana menyambut Aidilfitri. Pada mula kahwin, anak yang kedua tu start duduk. Lepas tu dah 28 tahun dah. Anak yang kedua. Raya tahun ni makna sangatlah. Raya amat bermakna sebagai hadiah hari lahir yang ke-54. Masuk tu orang kata kami ni anak dua duduk di Langgap dengan rumah kampung.
Pada hari ini alhamdulillah kan, dan terima kasihlah kepada pihak Kedah HQ, Datuk Seri Mazhar Khalid. Sangat gembira lah tu. Masuk bila? Masuk 93. Terima kasih kat Kedah semua. Kalau pegawai lah kaji elok ni kan. Keseluruhan Kedah mempunyai 3,862 unit rumah di 44 kampung di bawah program penempatan Desa Kedah. 2,778 unit kediaman telah diberikan hak milik kepada Kedah. Baik, kerja membaik pulih ban di terusan tengah di struktur alur limpah Sungai Santap, pelubang yang runtuh semalam dijangka menelan belanja antara 1.5 juta sehingga 1.8 juta ringgit. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata kejadian runtuhan itu adalah di luar jangka dan menyebabkan berlaku gangguan bekalan air mentah ke beberapa loji rawatan air LRA di negeri itu. Dan ketika ini, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda sedang melakukan kerja membelat terusan dan jangka dapat diselesaikan hari ini. Jadi untuk tindakan segera di belat sungai inilah, dia akan limpah balik masuk ke sana. Kita perlu lagi peningkatan paras air daripada yang ada sekarang ni, meningkat 1 meter saja lagi untuk semua LRA ini dapat beroperasi seperti biasa. Kos pembaikan ban itu pun agak tinggi. Kos yang di belakang saya dimaklumkan oleh Madas setakat ini dah 300,000 untuk menyediakan belat ni. Yang di tempat runtuh itu mungkin akan menelan kos jutaan ringgit. Kita akan usahakan supaya dia dapat diperbaiki segera. Beliau bercakap kepada pemberita selepas meninjau lokasi runtuhan di Kampung Telaga Batu Jitra dan LRA Pokok Sena di Sungai Santap. Penutupan LRA Pokok Sena memberi kesan kepada 13,500 ekar pengguna di kawasan itu. Pahang merekodkan 1,145 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD sehingga Sabtu lepas. Ia meningkat 6 kali ganda berbanding hanya 190 kes pada tempoh sama tahun lalu. Kebanyakan kes berlaku dalam kalangan kanak-kanak berumur bawah 6 tahun iaitu 1,093 kes. Diikuti kumpulan umur 7 hingga 12 tahun 43 kes dan 9 kes berlaku pada individu berumur lebih 12 tahun. Pengarah Kesihatan Pahang, Dr. Nur Azimi Yunus berkata 138 kes atau 12.1% dikenal pasti berlaku di taska, tadika dan prasekolah. Manakala 1,007 kes atau 87.9% adalah kes sporadik. Kebiasaan jangkitan adalah ringan dengan gejala demam diikuti ruam melepuh pada tangan, kaki, mulut dan lidah. Hampir keseluruhan pesakit yang menghidap penyakit tersebut pulih tanpa rawatan dalam masa 7 ke 10 hari. Sementara itu, 782 kes HFMD dilaporkan di Terengganu setakat 7 Mei lalu. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Kasamani Embong berkata jumlah itu meningkat 723.2% berbanding tempoh sama tahun lalu dan kebanyakan penularan wabak berlaku di Tadika dan Taska dengan daerah Kuala Terengganu dan Sitio merekodkan kes tertinggi. Sehubungan itu, rondaan dan pemantauan akan diperhebat bagi memastikan semua pusat jagaan terlibat memperkemas prosedur penghantaran anak-anak bergejala. Taska-taska ini perlu perkemaskan tindakan-tindakan ini. Dan kita juga melihat sanitasi ruang yang mana perlu dilakukan sebelum kita mula sekolah dengan selepas tamat kelas tu pun kurang dilaksanakan sekarang ini. Dan perkongsian alat-alat peribadi termasuk selimut, tempat tidur dan alat-alat makan minum serta alat-alat permainan. Yang ini juga perlu diberi perhatian.
Pemberian dos pertama vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kanak-kanak PIC Kids secara percuma hanya berbaki 5 hari sahaja. Tempoh yang berbaki itu tidak disia-siakan oleh ibu bapa yang segera mengambil peluang mendapatkan vaksin bagi anak-anak mereka di Pusat Pemberian Vaksin PPV. Wartawan Ravin Semunggam meninjau situasi di PPV Pusat Convention Ideal IDCC Shah Alam. Ada perinciannya. 1, 2, 3. Saya sudah ambil vaksin. Kawan-kawan, jangan lupa ambil vaksin. Saya sudah ambil vaksin. Itu reaksi kanak-kanak yang ditemui kami. Pemberian vaksin secara percuma menerusi PIC Kids akan berakhir Ahad 15 Mei ini. Pegawai Protect Health Corporation Sdn Bhd, Dr. Nurul Syuhada Mazlan bagaimanapun berkata, pendaftaran dos pertama vaksin COVID-19 boleh dilakukan menerusi aplikasi MySejahtera selewat-lewatnya Sabtu ini. Bermula Isnin depan, kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun boleh mendapatkan vaksin COVID-19 dengan bayaran di fasiliti swasta. Jadi di dalam MySejahtera App, bagi ibu bapa yang telah mendaftar dalam MySejahtera tapi masih belum terima appointment, mereka boleh pilih dalam MySejahtera tu bila lokasi, kat mana lokasi mereka nak vaksinkan anak dan bila. Tapi dinasihatkan untuk buat temu janji sebelum 14 hari bulan. Jadi make sure 15 tu dah adalah appointment. Jadi mereka boleh mengunjungi laman seseorang kami iaitu www.protecthealth.com.my. Dari situ klik cari PPV. Jadi mereka boleh tengok mana PPV yang berdekatan dengan rumah mereka, boleh call sendiri. Bila nak pergi appointment lah, ikut kesesuaian masa mereka sendiri. Hasil tinjauan di PPV IDCC Shah Alam mendapati tahap kesiapsiagaan ditingkatkan untuk memastikan proses suntikan vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak berjalan lancar. Beberapa hari lepas, kita punya sambutan di PPV IDCC sangat baik. Seperti pada hari Ahad lepas, kita dapatkan 1,200 kanak-kanak datang untuk dapatkan vaksin. Vaksin ini memang tujuan utamanya untuk kanak-kanak, keselamatan kanak-kanak dalam masa endemik ini. Jangan tunggu saat akhir untuk mendapatkan vaksin. Itu pula pesanan ibu bapa yang ditemui kami. Saya grab this opportunity, ambil peluang yang ada ni kan. Vaksin ni adalah untuk kebaikan kita kan. Kita jangan dengar rumus-rumus kan. Yang mungkin benda-benda yang kita dengar yang rumus yang kepada ibu bapa yang lain, boleh bawa anak-anak yang belum vaksin tu datang, sebab dekat pusat vaksin ni diorang pun mesra kanak-kanak semua, and then kanak-kanak kat sini pun tak ada rasa macam takut apa, kebanyakannya okey je ambil vaksin kat sini. So nasihat saya, seruan daripada kerajaan suruh ambil vaksin. So saya pun okey lah, datanglah. Ibu bapa yang mahu mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 kepada anak-anak mereka menerusi PIC Kids diminta segera mendaftar menerusi aplikasi MySejahtera. Saudara, setakat ini lebih 1.5 juta kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun telah menerima suntikan vaksin COVID-19 sekurang-kurangnya 1 dos. Untuk mendapatkan vaksin COVID-19 kepada anak-anak kita adalah penting bagi memastikan keselamatan mereka terjamin. Ravin Semunggam, Berita RTN. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tiba di London awal hari ini untuk menghadiri beberapa acara. Ketibaan Perdana Menteri di lapangan terbang Luton disambut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di United Kingdom, Zakri Jaafar. Sementara Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia Zahid Rastam serta ketua-ketua jabatan dan agensi Malaysia yang berpejabat di London menyambut ketibaan Datuk Seri Ismail Sabri di hotel penginapannya. Perdana Menteri yang dalam perjalanan ke Washington DC bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat dijadual melawat pameran tenun Pahang menyulam harapan yang diadakan sempena Minggu Craft London di bangunan Suruhanjaya Tinggi Malaysia. Beliau turut dijadual menghadap Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang berada di London bagi pameran yang jurung kali diadakan itu. Perdana Menteri
menghadiri majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri keluarga Malaysia dengan rakyat Malaysia yang menetap di UK sebelum meneruskan misi lawatan ke Washington. Bangga dengan warisan 1000 tahun Tenunan Pahang. Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandariah selaku penaung Yayasan Tenun Pahang Diraja menzahirkannya selepas pelancaran pameran Tenun Pahang Diraja di London Craft Week. Ia juga merupakan satu penghargaan dan pengiktirafan baginda terhadap penjara Bentung dan penjara Penur. And we all should be proud of it. But without the prison, I could not have achieved where we are today. Because if you ask me today, where can I get the finest quality, the most beautiful design, go to the prison. These are the guys that design. Ramai orang now yang orang yang datang nak pergi nanti are all here today to see as well. So I don't know until date 15. I hope more Malaysians will come as well. Yang students kita, because it's important that they know their heritage, what we want to leave as a legacy. This is our legacy. Pameran bertemakan Weaving Hope berlangsung sehingga 15 Mei di bangunan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Belgrave Square. Selain kain tenun Pahang Diraja, pengunjung juga dapat melihat persalinan baginda semasa istiadat Pertabalan Permaisuri Malaysia. Pertanian strategik menerusi projek ladang solar atau agrivoltaic farm mengoptimumkan penggunaan tanah secara mampan. Kawasan yang awalnya hanya merupakan pusat janaan tenaga solar PV itu dinaik taraf dengan tanaman 25,000 pokok herba misai kucing. Ladang solar terbesar ini mencatat nama dalam Malaysia Book of Records. Ikuti laporan Sazwani Samsu. Meskipun hanya berkeluasan 5 ekar, namun ladang solar ini mampu menjana tenaga sehingga 2 megawatt peak dan dalam masa sama, kawasan ini mampu menghasilkan sehingga 8 tan herba misai kucing setahun. Kejayaan ini direalisasikan hasil penyelidikan Universiti Putra Malaysia yang mengoptimumkan penggunaan ruang bawah panel solar menerusi projek ladang solar at UPM. Kita juga menggunakan ruang di solar panel ini untuk tanam misai kucing, herba misai kucing sebagai salah satu inisiatif dalam penggunaan ruang di ladang solar panel ini. Implikasi kepada operasi solar tu sangat banyak, ditambah juga kita dapat optimize the land untuk agri activities lah. Isu agri land yang sangat tandus di Malaysia. Banyak tanah-tanah pertanian dah convert kepada tanah pembangunan. So pada saya sekiranya kita dapat utilize the space dekat solar ni untuk agri land, so dia akan dapat membantu mengurangkan kita kata dapat mitigate some issue of the land use untuk agriculture lah. Panel solar ini bertindak sebagai penghadang cahaya yang melindungi tanaman daripada kesan buruk perubahan iklim seperti kekeringan dan juga hujan lebat. Manakala tumbuhan seperti misai kucing ini bertindak sebagai elemen penyejuk yang meningkatkan lagi janaan kuasa daripada panel solar ini. Elemen penyejukan oleh kita kata green crops ni dapat membantu meningkatkan efisiensi janaan. Kalau tengok solar ni, dia ada dia punya inverter yang akan dia ada dia punya apa ni kita panggil material yang akan convert daripada matahari kepada DC generation, DC elektrik. Tetapi conversion tu dia melibatkan haba, melibatkan banyak elemen yang kita kata loss, energy loss. So daripada penyejukan menggunakan tenaga menggunakan tumbuhan hijau ini, kita dapat mengurangkan dia punya losses dan daripada situ dia dapat meningkatkan efisiensi janaan dia. Pemilihan jenis tanaman yang bersesuaian diambil kira memandangkan ia menggunakan kaedah vertigasi. Tanaman lain seperti bayam dan halia juga sedang dikaji. Malah, kaedah yang sama mungkin akan diperluas meliputi sektor penternakan ayam. Kita buat satu pilot mock-up untuk peternakan ayam di ladang solar. Itu pun baru dan kita rasa memang kita boleh go deep untuk peternakan di ladang solar, untuk ayam lah especially.
Projek ladang solar ini bertujuan untuk mempromosikan dan memudayakan penggunaan tenaga hijau ke arah mengurangkan pelepasan gas karbon selain memberi nafas baru kepada sektor pertanian yang lebih strategik. Sazwani Samsu, Berita RTM. Kes dakwaan penyelewengan 2.3 bilion ringgit dana 1MDB. Saksi pendakwaan ke-14 Datuk Johan Idris menyifatkan arahan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kepada firma audit KPMG sebagai satu bentuk ugutan. Datuk Johan yang merupakan rakan kongsi urusan KPMG Malaysia menyatakan demikian selepas Datuk Seri Najib memintanya mempercepat proses penyata keuangan 1MDB dalam tempoh 2 minggu pada tahun 2013. Pada prosiding hari ini, Datuk Seri Johan menjawab beberapa soalan yang dibangkitkan Ketua Pasukan Pendakwaan, Datuk Seri Gopal Sri Ram. Mesyuarat itu dilakukan pada sebelah malam di kediaman Datuk Seri Najib di Langgak Duta pada 15 Disember 2013. Pertemuan selama 45 minit itu adalah antara KPMG dengan Datuk Seri Johan sebagai wakil tunggalnya, 1MDB dan Datuk Seri Najib. Bagaimanapun, Pasukan Pendakwaan membantah jawapan Datuk Seri Johan kerana menganggap perkataan ugutan tidak pernah ditimbulkan oleh saksi dalam mana-mana jawapannya. Namun, Hakim Datuk Colin Lawrence Sikura meminta pembelaan mengemukakan hujahan. Sebelum ini, Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa KPMG masih belum menandatangani audit untuk penyata keuangan 1MDB bagi tahun keuangan berakhir 31 Mac 2013. Perbicaraan bersambung esok. tahun menjadi platform utama dalam kuasa viral TV dan radio. Kami di RTM pastinya boleh membantu melonjakkan prestasi perniagaan anda. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di stesen berprestij kami hari ini. Hubungi maklumat tertera untuk maklumat lanjut. Terbaik RTM 2022. RTM, teman setia anda. Pengusaha ladang kelapa sawit dan pengeluar minyak sawit Malaysia harus berganding bahu bagi merebut peluang yang wujud selepas keputusan Indonesia untuk menghentikan ekspor minyak sawit. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin berkata pemain industri perlu segera meningkatkan keupayaan inovasi dan meneroka strategi terbaik bagi memenuhi permintaan pasaran dunia. Ini termasuk pasaran India yang merupakan pengguna terbesar minyak sawit Indonesia. Hampir 45% daripada lebih 8 juta tan metrik import minyak sawit negara berkenaan diperoleh dari Indonesia. Manakala selebihnya dari Malaysia. Larangan ekspor juga secara tidak langsung mengetatkan pasaran global minyak sawit akibat konflik Rusia dan Ukraine dan isu pemanasan global. Kementeriannya kekal optimistik dalam memenuhi permintaan global yang meningkat di sebalik cabaran isu kekurangan pekerja. Nilai ekspor minyak sawit negara merekodkan angka 7.5 bilion ringgit pada Mac tahun ini. Daripada nilai itu, Sabah mencatatkan ekspor tertinggi iaitu 1.8 bilion ringgit, diikuti Johor 1.7 bilion ringgit dan Sarawak 1.5 bilion ringgit. Melalui satu kenyataan, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin memaklumkan jumlah dagangan negara meningkat 27.3% tahun ke tahun
kepada RM236.6 bilion, manakala import meningkat 29.9% kepada RM104.9 bilion. Antara 5 negeri pengeksport utama, Pulau Pinang kekal sebagai pengeksport utama dengan sumbangan 31.3%. Malaysia menjalankan misi perdagangan franchise ke Jeddah, Arab Saudi untuk membantu pengembangan jenama Malaysia ke Asia Barat. Delegasi diketuai Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosli Wahid itu turut disertai pegawai dari Kementerian, Persatuan Franchise Malaysia dan 5 jenama terkemuka negara. Dalam kenyataan media, Datuk Rosli berkata misi perdagangan 3 hari bermula 7 Mei itu merupakan sebahagian program pembangunan franchise di pertingkat yang diluluskan oleh Jawatankuasa Majlis Eksport Franchise pada 2021. Misi perdagangan itu bertujuan menggalakkan dan mendorong pengembangan jenama Malaysia ke pasaran Asia Barat terutama Arab Saudi. Pada tahun 2021, industri franchise di Malaysia mencatat jumlah jualan 13 bilion ringgit, iaitu peningkatan 16.4% berbanding 11.16 bilion ringgit pada tahun 2018. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Perkembangan baik dalam edisi sukan bersama Syairul Islam. Silakan. Lagu negaraku terus berkumandang di Hanoi. Malaysia tempah slot ke suku akhir Piala Thomas. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi sukan malam ini. Bagi anda yang terlepas aksi pencapaian pingat emas Malaysia pada Sukan SEA Hanoi sepanjang 3 hari ini, berikut kami sediakan rangkuman pemenang pingat emas daripada kem terjun negara sejak Ahad lalu. Atlet terjun wanita negara Nur Dabita Sabri menghadiahkan pingat emas pertama buat kontingen Malaysia apabila mengungguli acara akhir 1 meter papan anjal individu pada Ahad. Kecemerlangan kem terjun negara diteruskan apabila pasangan penerjun Chiu Yiwei Uzi Liang turut meraih pingat emas pada Ahad selepas mengesahkan kemenangan dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Malaysia terus rancak menuai pingat apabila meraih emas ketiga menerusi Uzi Liang pada Isnin selepas cemerlang dalam acara 1 meter papan anjal lelaki. Tidak cukup dengan emas ketiga, giliran pasangan Ng Yang Yi Ong Ke Ying pula menghadiahkan pingat emas keempat pada semalam menerusi acara 3 meter papan anjal seirama wanita. Kontingen Malaysia terus mendominasi pingat emas menjelang pembukaan Sukan SEA Hanoi apabila menambah koleksi pingat emas kelima menerusi Ng Yang Yi yang mengungguli acara akhir 3 meter papan anjal wanita. Skuad terjun menutup aksi pada hari ini dengan emas ke-6 apabila pasangan Jelson Jabilin, Hanis Nazirul Jayasuriya berjaya membuktikan kemampuan dalam acara akhir 10 meter seirama lelaki. Skuad terjun negara terus konsisten menjadikan venue Miding Water Sports Palace sebagai lubuk emas dalam kempen Sukan SEA kali ini. Terbaru emas kelima dan keenam buat kontingen Malaysia diraih menerusi atlet Wendy Ng Yan Yi dalam acara akhir 3 meter papan anjal wanita dan Jelson Jabilin Hanis Nazirul Jayasuriya menerusi acara akhir 10 meter seirama lelaki. Wartawan Alif Ashraf Kamanur di Hanoi, Vietnam ada perinciannya.
Hari ini menjadi hari paling menggembirakan buat kem terjun negara apabila berjaya menghadiahkan emas kelima menerusi Yan Yi. Bukan itu saja, rakan sepasukannya Ong Ke Ying turut menambah koleksi pingat buat kontijen Malaysia dalam acara sama apabila meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik atlet Singapura Fong Ke Yan. Bagi Yan Yi, pingat emas pada hari ini diharap mampu menjadi pembakar semangat bukan sahaja atlet terjun, malah semua atlet negara yang bakal bertanding pada sukansi kali ini. I rasa today my performance not really good. As a senior, I feel like I can do it better. But then overall, I still got the gold medal. So I'm grateful and thankful this journey. During this pandemic, I can still dive like that with my age here. Yeah. So even though I think I'm the oldest in the 3 meters squad, yeah. So I'm also happy that even my age now, I still can get the gold medal. Untuk rekod, ini merupakan pingat emas ke-7 peribadi Yan Yi sepanjang penampilan dalam sukansi sejak 2011 di Palembang. Skuad terjun negara meletakkan sasaran 8 pingat emas pada penyertaan sukansi di Hanoi dan 5 emas yang diraih ketika ini meletakkan mereka di landasan terbaik bagi merealisasikan sasaran tersebut. Sementara itu, pingat emas ke-6 yang diraih pada hari ini berjaya mengukuhkan kedudukan kontijen Malaysia menjelang pembukaan rasmi sukansi Hanoi pada Khamis ini. Pasangan Jalsen Jabilin Hanis Nazirul Jayasuriya menceriakan kem terjun negara apabila meraih pingat emas menerusi acara akhir 10 meter seirama lelaki. Mereka mengesahkan kemenangan selepas mengumpul keseluruhan 345.93 mata. Bagi pingat perak menjadi milik wakil dari Singapura dengan 322.50 mata, manakala Vietnam meraih pingat gangsa dengan catatan 251.46 mata. Saudara, berikut kedudukan pingat semasa sukansi Hanoi yang sedang berlangsung ketika ini. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, ini juga berita membanggakan buat kem badminton negara pada kejohanan Piala Thomas 2022. Skuad laki negara mengesahkan slot kesayangan suku akhir kejohanan selepas membenam Amerika Syarikat 5-0 pada aksi kumpulan di petang tadi. Berlangsung di Impact Arena Bangkok, cabaran pertama skuad negara yang digalas pemain profesional Darren menyaksikan permulaan positif bagi skuad negara. Pemenang pingat gangsa kejuaraan dunia 2018 itu hanya memerlukan 37 minit untuk menang ke atas pemain ranking ke-224 dunia dari Amerika, Enrico Asuncion 21-13, 21-16. Prestasi cemerlang diteruskan Ziong yang turun selaku pemain perseorangan lelaki kedua sekali lagi membuktikan kemampuannya selepas menewaskan Don Henley Averia 21-11, 21-9. Aidil Sholeh Ali Sadikin melengkapkan kemenangan skuad negara apabila menghadiahkan mata ketiga selepas menewaskan William Hu straight set 21-16, 21-17. Dua lagi mata skuad lelaki negara diperoleh menerusi dua gandingan negara iaitu Goh Zifei, Chia Weiji dan Ong Yusin Teo Yi. Aksi penentuan juara kumpulan di Malaysia bertemu Jepun akan berlangsung esok sebelum dua pasukan teratas itu merentap persaingan suku akhir.
Baik, kita beralih ke perkembangan Liga Super. 2 perlawanan yang akan berlangsung di Lembah Kelang akan menjadi tumpuan utama pada aksi malam ini. Ia tentunya melibatkan aksi juara Piala Malaysia 2021 Kuala Lumpur City FC menentang Penang FC selain perlawanan PJ City FC bertemu Kedah Darul Aman FC. Selepas tewas 1-2 kepada Seri Pahang FC pada Sabtu, KL City FC pastinya enggan membiarkan episod hitam itu sekali lagi menghantui mereka dalam aksi malam ini. Misi mendapatkan 3 mata penuh akan menjadi tumpuan utama KL City FC dalam usaha memperbaiki kedudukan semasa. Skuad bimbingan Boyin Hodak ketika ini berada di tangga ke-7 selepas 7 perlawanan berlangsung, ketinggalan 7 mata daripada pendahulu Negeri Sembilan FC. Dalam pada itu, peluang Kedah Darul Aman FC untuk berada dalam kelompok 3 terbaik kini bergantung kepada keputusan aksi menentang PJ City di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam ini. Ketika ini, Kedah Darul Aman FC berada di kedudukan keempat berkongsi 12 mata dengan pasukan tangga kedua dan ketiga. Dari edisi Sukan 10 Mei 2022 berakhir di sini. Saya Syairul Islam. Salam keluarga Malaysia dan salam sukan untuk semua. Lazimnya khususnya pada musim perayaan, pengguna laluan Pantai Timur yang pulang ke ibu kota akan berdepan kesesakan lalu lintas selama berjam-jam. Kesesakan yang perlu ditempuh sedikit terubat apabila mereka diberikan minuman. Kita saksikan paparannya dalam hashtag. Apa yang dimaksudkan ialah satu perkongsian video menunjukkan sekumpulan pemuda mengagihkan air minuman kepada pengguna jalan raya yang terkandas. Inisiatif tersebut dipercayai dilakukan sekumpulan penduduk dari Setiu Terengganu. Rata-rata warga maya memuji layanan baik orang Terengganu dan ada juga yang mendoakan agar sekumpulan pemuda itu dimurahkan rezeki. Langit di Bandaraya Zhoushan, China bertukar menjadi merah. Timbul tanggapan fenomena itu berlaku disebabkan kejadian kebakaran yang tidak terkawal. Ia turut menjadi topik hangat perbincangan di media sosial. Media tempatan menjelaskan fenomena cuaca aneh itu bukanlah petanda dunia akan berakhir. Ia sebenarnya terhasil daripada pembiasan cahaya. Berita perdana 10 Mei berakhir di sini. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti harian anda terutama di musim perayaan ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.